بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat beserta taufik dapat kita berkumpul menunaikan sembahyang secara berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita dan juga menjadikan kita daripada kalangan hamba-Nya yang bertakwa insya-Allah. Para hadirin, tuan imam, para ustaz-ustaz, para alim ulama yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah hari ini di atas jemputan untuk mengisikan kuliah. Jadi insyaAllah kita akan berkongsikan beberapa perbincangan berkaitan dengan solat dan juga sekitar daripada hikmah daripada pelaksanaan dan juga kefarduan solat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita pada hari ini sebuah majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat dan juga mendapat manfaat yang sebaik mungkin daripada majlis kita insya-Allah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan sebagai seorang yang mukmin, seorang yang muslim. Pada masa yang sama, tidak pernah pun daripada kalangan kita yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang Islam. Ya Allah, lahirkanlah aku daripada kalangan ataupun daripada zuriat dan rahim daripada orang-orang yang beriman kepada kamu, wahai Allah. Kurang dengar juga? Ya, benar. Ustaz klik boleh? Boleh, jelas. Atas dasar itu para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu para ulama menyebutkan bahawa kita amatlah perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan Islam. Yang pertama sekali, sebelum kita bersyukur kepada Allah di atas apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, antara tuntutan yang besar dalam Islam yang didatangkan oleh melalui seruan Allah Subhanahu wa taala secara direct ataupun secara langsung kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah tuntutan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya inna salata, sesungguhnya salat itu 'alal mu'minin, ke atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, adalah sebuah seruan yang telah ditulis ataupun sebuah arahan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, iaitu dengan firman daripada Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada fahsya, daripada perkara-perkara yang keji dan juga perkara-perkara yang munkar. Dalam ayat yang lain firman Allah Subhanahu wa taala,
wajib, mauquta yakni berwaktu, yakni 5 kali solat wajib ke atas orang-orang beriman. Jadi yang pertama daripada ayat yang kita bacakan adalah menceritakan tentang hukum solat. Solat ini hukumnya wajib, diambil daripada ayat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat yang kedua yang kita bacakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita pun biasa dengar ayat ni dan kita pun hafal ayat ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar. Ayat ini menceritakan tentang hasil ataupun apakah yang boleh didapati daripada salat. Hasil daripada salat yang dikehendaki daripada seruan Allah tadi adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni dijauhkan ataupun manusia, orang-orang yang bersolat boleh menjauhkan dirinya daripada perkara yang keji dan mungkar. Ayat yang kedua tentang solat yang diceritakan dalam Al-Quran adalah menceritakan tentang hasil yang diperolehi oleh orang-orang yang solat. Ayat yang ketiga kita bacakan tadi, in aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, aqimis salat, dirikanlah solat li dzikri, untuk mengingat kepada aku. Ayat yang ketiga ini adalah menceritakan tentang objektif solat. Objektif solat ataupun matlamat yang ada dalam solat adalah lidzikri, untuk mengingat kepada aku. Jadi daripada 3 ayat inilah kita dapat memahami tentang falsafah solat. Falsafah solat, sembahyang yang kita lakukan setiap hari 5 kali tersebut mempunyai falsafahnya yang tersendiri, iaitu mempunyai hukumnya, mempunyai objektifnya, dan juga mempunyai matlamat ataupun hasil daripada solat tersebut. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta adalah hukum solat. Falsafah yang kedua, objektif daripada kita solat, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falsafah yang ketiga adalah kita kata matlamat ataupun hasil daripada hikmah salat ini adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketiga-tiga perkara ini adalah antara sifat orang-orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa, mereka takkan dapat hasil daripada solat, mereka takkan dapat objektif daripada mendirikan salat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang masyhur yang biasa kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai sekalian, sallu, dirikanlah salat kama ra'aitumuni usalli, seperti mana kamu nampak aku solat. Mempunyai beberapa makna yang detail, terperinci tentang hadis ini. Para ulama kita menyebutkan, kita tak boleh faham secara apa istilahnya, secara istilahnya ataupun tanpa detail daripada seruan hadis tersebut. Hadis tadi mempunyai satu makna yang luar daripada apa yang disebut secara zahir. Nabi sebutkan dalam hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu nampak, kamu lihat aku sembahyang. Tapi Nabi tak sebut dalam hadis tersebut sallu kama usalli, sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Mempunyai makna yang berbeza, tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sebut dalam hadis tadi adalah sembahyanglah kamu seperti mana kamu nampak aku sembahyang. Nabi tak kata pun sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Sebab apa Nabi tak kata macam tu? Sebab takkan ada orang yang boleh sembahyang seperti mana sembahyangnya Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang boleh menghayati khusyuknya dalam salat seperti mana khusyuknya Rasulullah. Tidak ada orang yang
boleh menghayati falsafah solat tadi seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata adalah kamu solatlah seperti mana kamu nampak aku solat. Yakni daripada pandangan mata kamu, macam mana kamu nampak aku solat. Apa yang kita boleh nampak dengan mata? Apa yang para sahabat boleh nampak daripada mereka melihat Rasulullah solat? Yang mereka boleh nampak adalah Nabi bertakbir, Nabi rukuk, Nabi sujud, Nabi duduk antara dua sujud, tahiyat dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang zahir. Tapi perkara batin daripada solat Rasulullah, adakah mereka nampak? Mereka juga tak nampak. Jadi Nabi sebutkan dalam hadis tersebut adalah menunjukkan satu mafhum, kefahaman yang lebih mendalam daripada hadis tersebut. Tak ada orang yang boleh solat seperti mana aku solat. Tak ada orang yang sampai khusyuknya dalam solat seperti mana khusyuknya aku dalam solat aku. Sebab tu kalau Nabi sebutkan solatlah kamu seperti mana aku solat, nescaya tak ada orang pun daripada seorang pun daripada kalangan para sahabat yang boleh melakukan perkara tersebut. Begitu juga dengan beberapa peristiwa-peristiwa lain para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi dalam mendidik kepada para sahabat, walaupun Nabi merupakan seorang manusia, tetapi baginda Nabi SAW bukanlah manusia yang biasa. Apakah bukti bahawa Nabi bukan manusia yang biasa? Qul innama ana basyarum mislukum. Allah sebut dalam Al-Quran, Qul innama, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti mana kamu. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah suruh Nabi bagi tahu kepada orang-orang munafikin bahawa katakanlah wahai Muhammad, aku ni manusia seperti mana kamu. Tetapi di belakang tu ada satu lagi ayat tambahan, yuha ilayya, yang telah diberikan wahyu kepada aku. Jadi perkataan yuha ilayya menunjukkan bahawa menafikan keumuman bashar, menafikan keumuman kemanusiaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia biasa mana dapat wahyu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan wahyu, yakni tak sama dengan manusia yang lain dari satu segi dan sama dengan manusia yang lain dari satu segi yang lain. Apakah sifat persamaan kita dengan Rasulullah? Kita manusia, Nabi juga manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Apakah yang tak sama manusia biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tak sama dengan manusia biasa. Manusia biasa mana ada wahyu. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita belajar daripada bagaimana Nabi mendidik para sahabat untuk melakukan ibadah. Yakni Nabi tidak pernah sulitkan para sahabat untuk beribadah sehingga Nabi suruh para sahabat, kamu kena ibadah macam mana aku buat. Tapi kamu buat macam mana yang kamu nampak aku buat. Yang kamu tak nampak itu luar daripada kuasa kamu untuk melakukan. Tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajud kepada Rasulullah hukumnya wajib. Tak wajib kepada para sahabat, tapi kepada Nabi hukumnya wajib. Menunjukkan ada beza antara ibadah Rasulullah dan juga ibadah para sahabat yang lain. Jadi melihat kepada kesungguhan tadi, sebahagian daripada para sahabat ingin menunjukkan kesungguhan mereka dalam beribadah. Ada di kalangan mereka yang hanya solat sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa perkara. Hanya ada di kalangan para sahabat yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka pun ada. Yakni berpuasa berhari-hari tanpa berbuka. Ada di kalangan para sahabat yang berqiyamul lail sepanjang malam tanpa istirahat, tanpa rehat. Ditegur oleh Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga adalah manusia dan aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, dan tak ada orang lain yang lebih bertakwa kepada aku. Aku juga solat, aku juga tidur, aku juga makan, aku juga bernikah. Sebab ada sahabat yang tak mau nikah. Jadi Nabi tegur kata bahawa apa? Menunjukkan di situ adalah ibadah yang disyariatkan kepada manusia adalah ibadah yang boleh dilakukan dengan keupayaan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi daripada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, yang boleh kita faham daripada hadis tersebut adalah
Nabi suruh kita sembahyang seperti mana yang kita nampak. Maknanya bukan kita lah, seperti mana para sahabat nampak Rasulullah solat. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat kepada generasi yang selepasnya, sampailah kita pun tahu cara menunaikan salat. Jadi para hadirin hadirat, falsafah salat yang kita sebutkan daripada 3 ayat Al-Quran tadi adalah perlu dihayati dan perlu kita meletakkan dalam mindset kita. Adakah solat kita, yang pertama sekali kita telah menunaikan falsafah yang pertama, iaitu hukum solat. Tinggal lagi yang kedua dengan ketiga, objektif dan juga matlamat solat, hasil solat. Adakah kita capai objektif solat, iaitu aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita telah sampai kepada seruan tersebut? Adakah kita telah melepaskan ataupun melaksanakan objektif daripada solat tadi? Dan juga yang ketiga adalah daripada hasil solat, iaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan diri kita daripada mengerjakan perkara-perkara keji dan perkara yang munkar. Selagi diri seorang yang bersolat masih lagi melakukan perkara kemaksiatan, perkara fahsya, perkara munkar, maknanya dia belum dapat lagi hasil dan matlamat daripada solat. Ini satu perkara yang perlu dijadikan sebagai motivasi kepada diri kita. Jadi tidak ada seolah-olah kalau kita buat satu projek, ada matlamat projek tersebut, ada hasilnya. Jadi tak guna sekadar kita menjalankan saja tanpa mendapatkan satu hasil yang bagus, tanpa mengambil kira objektif sesuatu kerja yang kita buat. Begitulah juga dengan solat yang kita lakukan. Sebab apa para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis bahawa solat ini adalah seperti mana seorang melakukan Isra Mi'raj, yakni Mi'raj. Kerana apa? Solat ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Rasulullah, direct, secara langsung, tak melalui surat, tidak juga melalui wahyu, tidak juga melalui malaikat, tak melalui postman ataupun apa, direct dipanggil naik ke headquarters, ke ibu pejabat. Jadi sudah pasti tuntutan tersebut mempunyai pandangan yang serius daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana direct Allah panggil kepada Rasulullah, difardukan solat secara direct. Macam jugalah dalam hukum keduniaan. Kalaulah ada seorang pembesar pemerintah sebagai contoh, dia nak keluarkan satu arahan kepada seluruh negaranya, jadi dikeluarkan secara umum. Tapi ada satu arahan yang secara khusus dipanggil seorang menterinya, datang ke pejabat, ada masalah besar ni nak bagi tahu. Jadi diberikan satu tanggungjawab khusus kepada orang tadi, berbanding dengan yang lain diberikan secara umum melalui melalui pengkeliling ke, melalui memo ke apa pun, sudah pasti mempunyai perhatian yang berbeza daripada bos tadi, daripada pemerintah tadi, daripada penguasa tadi. Begitulah juga dengan falsafah solat yang perlu kita hayati, tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita melakukan sembahyang 5 waktu, dalam hati kita kena ingat bahawa kita melakukan satu tuntutan yang secara direct diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang objektif solat, iaitu daripada aqimis salata li dzikri yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Allah mengingatkan kepada kita bahawa solat ini adalah li dzikri, untuk mengingat kepada aku. Jadi kalau dalam solat kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita tak sampai objektif tadi. Sebab tu sebagian para ulama, yakni berbeza dengan martabat orang-orang awam. Sebagian para ulama mereka meletakkan bahawa khusyuk dalam solat ini hukumnya wajib. Ini sebahagian para ulama mengikut kepada makam dan martabat mereka lah. Tapi khusyuk dalam mazhab kita adalah sunnah, tidak wajib. Khusyuk bukan wajib tapi perkara sunnah. Tapi untuk mentarbiah diri, sebagian para ulama meletakkan khusyuk ni adalah satu perkara yang wajib.
penanya tadi, kamu nak aku jawab dengan mazhabnya kamu atau mazhabnya aku? Pula ada dua mazhab. Yang ini maksudnya kamu nak aku jawab dengan seperti mana maqam, yakni statusnya kamu ataupun statusnya golongan seperti aku. Kata penanya tadi pun orang bijak juga, dia kata aku nak jawapan daripada dua mazhab, mazhabnya kamu dan juga mazhabnya aku. Baik, kalau begitu kata Syaiban Ar-Ra'i, mengikut kepada mazhabnya kamu, orang yang lupa dalam solat sama ada 3 rakaat ataupun 4 rakaat, dia ambillah rakaat yang paling sedikit yang dia was-waskan. Ini pun macam mana kita tahulah dalam mazhab kita pun, kita pun tahu kalau lupa dalam solat Isyak contohnya, kita berada pada rakaat yang keempat tapi lupa rakaat yang ketiga ke rakaat yang keempat sekarang ni lupa. Jadi kita ambil yang paling sedikit dan selepas tu disempurnakan satu lagi rakaat dan ditambah dengan sujud sahwi. Kata Syaiban Ar-Ra'i, ini jawapan untuk mazhabnya kamu. Jadi kata si penanya, macam mana pula dengan mazhabnya kamu wahai imam? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut mazhab aku, mazhabnya kami, kata beliau, orang yang terlupa di dalam solatnya adalah kena sebat. Allah, kena sebat. Kenapa? Kata beliau, bagaimana boleh kamu lupa dalam solat sedangkan objektif solat adalah aqimis solata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah solat untuk mengingat kepada aku. Jadi kalau kamu tak mengingat kepada Allah, buat apa kamu dirikan solat? Ya, ini seolah-olah nak bagi tahu ini martabatnya yang cuba dididik oleh sebahagian para ulama, sebahagian para salihin, para salafus salih mereka dahulu. Orang yang tidak khusyuk di dalam solatnya seolah-olah mereka tidak mendirikan solat. Ya, ini tak mengingat kepada Allah. Allah suruh kamu solat untuk mengingat kepada Allah, tapi kamu sampai lupa berapa rakaat. Jadi orang ini sepatutnya disebat menurut kepada mazhab aku. Baik, soalan yang kedua ditanya oleh penanya tadi. Aku ada soalan yang kedua. Apakah kadar nisbah zakat untuk kambing yang diberniagakan ataupun dijaga? Dibagi tahulah nisbahnya adalah 1 per berapa, 1 per 4 ataupun 1 per 40 daripada bahagian kambing itu perlu diberikan zakat. Ini jawapan kepada mazhabnya kamu. Bagaimana pula dengan mazhabnya kamu, hai imam? Pada mazhabnya kami, kalau 40 ekor kambing, zakatnya adalah 40 ekor. Kerana apa? Al-mal, zakat dan juga segala kekayaan, segala harta itu milik Allah. Jadi tak perlu kita istilahnya, tak perlu kita nak berkira untuk berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhabnya kami, semua yang kami miliki semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuan-tuan para hadirin hadirat, kisah-kisah seperti ini adalah bukanlah satu perkara yang kita kata wajib dilakukan oleh semua orang, tapi berbeza mengikut kepada martabat. Saya nak sebutkan rintitan daripada apa yang kita sebutkan daripada hadis Nabi sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, yakni tak sama sembahyangnya kita dengan sembahyangnya Rasulullah, tak sama imannya kita dengan imannya para sahabat, imannya para ulama-ulama terdahulu. Amalan kita tak sama dengan amalan mereka. Dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan mereka meletakkan beberapa perkara yang boleh di sisi orang awam tu tak boleh di sisi mereka. Ini disebutkan dalam istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yakni hasanatul abrar baik di sisi orang-orang biasa, tapi sayyiatul muqarrabin, perkara itu tak patut berlaku kepada orang-orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diletakkan sebagai satu tarbiyah, satu disiplin untuk menjaga diri, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menurut sebahagian ataupun cara yang dipakai oleh sebahagian daripada para ulama kita terdahulu. Jadi itu tuan-tuan para hadirin hadirat, objektif daripada solat adalah lidzikri, aqimis solat lidzikri, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat. Ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang badui. Badui ini maknanya A'rabi, orang apa istilahnya badui tahu kan? Orang badui. Orang badui sifatnya adalah agak kasar. Dia tak sama dengan para sahabat lain yang duduk di Madinah bersama dengan Rasulullah. Badui ini duduk di gurun, duduk di padang
yang keras. Solat-solatlah, kenapa tengok-tengok aku? Jadi makin banyak Badui itu bercakap, para sahabat mereka cuba untuk memberikan amaran kepada Badui tadi dengan ketuk perut. Jadi jangan buat bising dalam solat, supaya Badui itu faham. Tapi namanya Badui yang kurang didikan agama, mereka tak tahu hukum hakam solat dengan cara yang lebih sempurna. Jadi apa yang kita nak sebutkan setelah daripada solat, Nabi SAW pusing ke belakang. Kalau kita lah lakukan surau kita, alhamdulillah. Tapi didikan Rasulullah kepada orang yang tak tahu macam mana dididik oleh Rasulullah kepada si Badui tadi, Nabi pun pusing setelah daripada solat. Nabi tanya, siapa daripada kalangan kamu yang menyebut, yang bercakap tadi? Dia pun mengaku, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, ini solat adalah perkara-perkara yang kalau dihalalkan di luar, tapi di dalam solat diharamkan. Contohnya bercakap, berzikir ke sekalipun, ataupun perkara-perkara yang di luar daripada solat ni boleh buat, tapi dalam solat dia haramkan, kecuali berzikir dengan apa yang telah disyariatkan dan juga yang dibolehkan dalam solat. Kamu tak boleh bercakap macam ni dalam solat, kerana solat ni adalah suatu perkara yang mengingat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat macam ni. Jadi itu didikan Rasulullah SAW. Nabi nak bagi tahu kepada para sahabat, hatta kepada orang yang tak pandai solat pun Nabi ajarkan bahawa solat ini adalah lizikri, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh diselangi dengan perkara-perkara yang seperti bercakap, apatah lagi dengan kalau kita pergi ke Mekah sebagai contoh kan tuan-tuan, kita akan nampak bermacam-macam fashion orang solat. Ada yang solat bila telefonnya berbunyi dia pun cari mana telefonnya, cari dia off kan. Ada sebahagian daripada orang yang telefonnya bunyi dia pun angkat, ana fi solat, letak balik. Saya pernah jumpa orang yang solat di Masjidil Haram, orang Arab lah, tapi tak tahulah daripada negara mana. Telefonnya berbunyi, dia pun cari telefonnya, dah macam-macam lah dibuat ketika cari tu. Jumpa telefon dia angkat, ana fi solat katanya, aku dalam solat, dia letak balik. Ada juga daripada kalangan orang yang sempat balas mesej dalam solat. Jadi ini menunjukkan kepada kurang didikan tentang agama. Jadi jangan juga kita beranggapan kita kalau pergi Mekah, pergi Madinah, pergi haji, pergi umrah, jangan kita nampak apa yang dibuat oleh Pak Arab, itulah yang paling betul. Tidak. Mereka juga ada orang yang jahil. Mereka juga ada orang yang tak belajar agama macam kita, cuma pandai bercakap bahasa Arab lah. Jadi didikan untuk solat adalah satu perkara yang fardu ain. Kena ajarkan kepada anak-anak solat ni macam ni. Tak boleh dilakukan dengan perkara-perkara luar daripada apa yang dilakukan di dalam solat. Baik, kembali kepada falsafah untuk solat yang kita telah sebutkan tadi. Pertama adalah hukumnya solat wajib. Yang kedua, objektifnya solat adalah aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingat kepada aku. Yang ni tak ada perkara lain. Sebaik saja angkat takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, maka diharamkan kepada kita segala perkara yang dihalalkan luar daripada solat, termasuk mengingat kepada perkara yang bukan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni atas maksud untuk mendatangkan khusyuk di dalam solat. Tapi syaitan ini bijak tuan-tuan. Apabila seorang daripada kita mengangkat takbir, masa itulah datang berbagai-bagai ilham. Masa itulah datang macam-macam idea untuk bisnesnya, untuk itunya, untuk di rumahnya, masalah masalah hutangnya, bermacam-macam, baik perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Kerana apa? Kerana syaitan tahu waktu itu adalah waktu untuk kita mengadu kepada Allah. Jadi kalau dengan keadaan kita tak khusyuk, maka kita telah mengadu selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu solat tu waktu yang paling diambil peluang oleh syaitan. Jadi bagaimana untuk kita menjauhi daripada godaan syaitan di dalam solat? Itu bukan satu perkara yang mudah. Godaan syaitan Allah sebut di dalam Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Kamu berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan daripada syaitan. Jadi tak ada kuasa lain yang boleh menjauhkan diri kita daripada godaan syaitan kecuali Allah. Yang ini tak boleh kita minta bantuan pada siapa sekalipun. Kalaulah gangguan daripada orang lain
kita dengan menjaga segala perkara sebaik takbiratul ihram, tetapi dijaga daripada awal kita datang ke dalam masjid. Yakni daripada awal, daripada rumah tadi, adab-adabnya itu akan membantu kepada khusyuk di dalam solat. Seawal kita bersiap untuk datang ke masjid untuk menunaikan solat, memberikan nisbah untuk kekhusyukan solat kita. Daripada mana? Daripada awal kita, daripada rumah. Kalau kita mandi dengan adab mandinya, kalau dah dengan mandinya pun dengan tidak beradab, tak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mandinya pun mandi dengan syaitan, jadi dia sudah membawa syaitan itu ke dalam masjid. Begitu juga dengan berpakaiannya, doa dengan berpakaian. Begitu juga dengan kita duduk di hadapan cermin, kita pun pakai serban duduk di hadapan cermin, doa kepada Allah seperti mana doa yang waris ketika melihat cermin. Begitu juga dengan ketika kita memakai baju. Amalkan perkara-perkara yang seolah-olah kita nak pergi membuat satu perkara yang sangat besar, yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan diri dengan amalkan sunnah, yang memang perkara itu memang kita buat. Tinggal lagi nak datangkan dalam niat ini sunnah ataupun tak. Kita pun pakai baju, memang pakai baju. Tinggal lagi kita ingat tak, kalau pakai baju sarung dulu yang sebelah kanan, itu sunnah memakai baju. Kalau tanggalkan pakaian, tanggalkan dulu yang sebelah kiri, itu sunnah dalam tanggalkan pakaian. Jadi memang pakai baju, tanggal baju, pakaian semua memang kita lakukan. Tinggal lagi kita letakkan untuk ikut sunnah ataupun tidak. Jadi perlu dijaga daripada awal persiapan untuk solat, supaya solat ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada godaan syaitan. Begitu juga dengan melangkah keluar daripada rumah, melangkah keluar dengan kaki kiri, dengan doanya. Begitu juga masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Kita memang confirm dah masuk dalam masjid, cuma tinggal kita kurang tumpuan. Kadang-kadang masuk kaki kanan ke masuk kaki kiri. Cuba fikir balik tuan-tuan, tadi sembahyang maghrib kita masuk kaki kanan ke kaki kiri. Alhamdulillah kalau kita ingat. Dan kalau kita tak ingat, moga-moga kita masuk dengan kaki kanan untuk mendapatkan pahala. Jadi ingat, sebelum masuk ke dalam masjid, ingat kaki kanan dahulukan kaki kanan. Begitu juga dengan ketika kita berwudu. Wudu ini mempunyai nisbah yang sangat besar untuk mencapai objektif solat. Kerana apa tuan-tuan? Wudu ini, kenapa Allah letakkan wudu untuk solat? Dalam ibadah-ibadah lain, ataupun berbeza dengan melakukan ibadah-ibadah lain, solat ini mempunyai persiapan yang agak rapi, yakni berwudu. Wudu ini adalah untuk Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci, yakni orang-orang yang sentiasa bersih. Jadi supaya kita mendapat fadilah ataupun mendapat fadilah daripada al-mutatahhirin, didatangkan syariat berwudu. Kerana apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu bersih. Tapi bersih itu tak boleh kita memadai dengan kita membersihkan daripada najis, daripada kotoran secara zahir. Dia ada membersihkan kotoran batinnya. Dalam falsafah berwudu, ada beberapa rahsia dalam falsafah berwudu yang ramai daripada kalangan orang-orang yang berwudu yang lalai ketika mereka berwudu. Kerana apa kita perlu tahu tentang falsafah berwudu ini tuan-tuan? Kerana falsafah wudu ini akan membantu kita untuk mencapai objektif solat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah ada menyebutkan tentang falsafah berwudu, yakni adab-adab yang perlu dijaga ketika berwudu. Apa antara rukun berwudu? Pertama, kita membasuh muka, kita membasuh tangan, kita menyapu kepala, dan juga kita membasuh kaki. Ini rukun. Selain daripada itu sunnah. Kenapa dalam wudu ni itu yang disyariatkan untuk kita basuh, untuk kita bersihkan? Kenapa tak benda lain? Kenapa tak bersihkan lutut ke? Kenapa tak membasuh lengan ke? Tapi yang disuruh basuh adalah muka, menyapu kepala,
ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan makna secara batin melakukan solat, yakni makna maknawi kita panggil. Tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semua anggota-anggota yang kita basuh ketika kita berwudu mempunyai hikmah yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, rukun wudu yang pertama ataupun basuhan yang pertama setelah daripada niat membasuh muka. Kenapa membasuh muka? Kenapa tak perkara lain? Muka ini mempunyai rahsia yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa ayat Al-Quran Allah sebutkan secara khusus tentang muka. Beberapa ayat Al-Quran Allah sebut secara khusus tentang muka. Apa antaranya? Pertama, ayat yang cerita tentang wudu lah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wahai orang-orang azan dulu ya. Itu yang pertama. Ya, ini ayat tadi menyebutkan tentang
kecuali penghuni syurga yang diberikan kenikmatan yang paling besar dalam syurga, iaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Begitu juga dengan ayat yang lain yang cerita tentang wajah dalam Al-Quran. Kata Allah, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah cerita wajah-wajah, kisah tentang wajah di hari akhirat, yakni macam mana bentuk muka manusia di hari akhirat nanti. Wujuhun yawma'idin nadhirah, satu ayat tadi, dan satu ayat lain yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dan pada hari itu ada wajah yang taswaddu wujuhun, yang wajah mereka berada dalam keadaan hitam gelap, wa tabyaddu wujuh, dan pada hari tersebut ada orang-orang yang akan bangkit dengan wajah putih bercahaya. Jadi Allah kisahkan juga tentang wajah yang dibangkitkan di hari akhirat ni ada dua macam. Sama ada wajah yang putih bercahaya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, dan satu lagi wajah yang hitam yang gelap, yang mana hitam yang gelap itu adalah wajah yang diharamkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kaitan dengan wuduknya kita membasuh muka. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika kita basuh muka ketika berwuduk, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika basuh muka ketika berwuduk. Ya Allah, jadikanlah wajah yang aku basuh ini wajah yang boleh melihat wajah kamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, janganlah jadikan wajah ini wajah yang disebut dalam Al-Quran taswaddu wujuh, wajah muka yang gelap, yang hitam, yang tak akan mendapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Jadi seolah-olah basuhan berwuduk kita pada hari ini sepanjang kehidupan kita adalah untuk membersihkan wajah kita daripada segala kemaksiatan yang ada di wajah kita, daripada maksiat matanya, maksiat mulutnya, maksiat hidungnya, supaya wajah ini dapat dipersiapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Begitu juga dengan rukun yang kedua daripada berwuduk, dengan kita membasuh tangan. Apakah hikmah daripada kita membasuh tangan? Bukan basuh yang lain yang disyariatkan dalam berwuduk. Kerana tangan ini, tuan-tuan para hadirin, juga mempunyai kisah yang tersendiri dalam Al-Quran. Di hari akhirat ada dua golongan, dua bentuk tangan manusia. Tangan yang pertama, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitab amalan mereka pada tangan kanan mereka, fayaqulu haqumuqra'u kitabiyah. Mereka akan berkata, wahai sekali manusia, datanglah kamu untuk melihat kitab amalan aku. Ini orang-orang yang berjaya di hari akhirat nanti, yang akan mendapat kitab amalan, catatan amalan mereka di tangan kanannya mereka. Begitu juga dengan satu golongan lain yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Dan adapun orang-orang yang mendapat kitab amalan mereka dengan tangan kiri mereka, mereka akan kata, fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiyah. Wahai celakanya diri aku, alangkah baiknya kalau aku tak dapat kitab amalan aku ni. Jadi ini tangan yang kita basuh ketika berwudu, tangan kanan yang kita basuh ketika berwudu. Kata Imam Al-Ghazali, doalah ketika kamu berwuduk supaya ya Allah, tangan kanan yang aku basuh ini, jadikanlah tangan ini yang akan menerima kitab amalan aku di hari akhirat. Ketika membasuh tangan kiri, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan tangan ini tangan yang akan menerima kitab amalan di hari akhirat nanti. Itu dalam falsafah berwuduk mempunyai kaitan rapat dengan kejayaan manusia di hari akhirat. Seolah-olah ketika kita berwuduk tadi, Allah nak bagi tahu kita dalam berwuduk, ini yang kamu basuh semua inilah yang akan sama ada menjadi saksi kepada kamu, ataupun sama ada yang akan bersaksi di atas apa yang kamu buat. Wajahnya kita, sama ada wajahnya yang kamu basuh ketika berwuduk boleh menghadap Allah ataupun tak boleh menghadap Allah. Wajah yang boleh menghadap Allah maknanya penghuni syurga, yang diharamkan melihat wajah Allah yang ini penghuni neraka. Ketika membasuh tangan, dengan tangan kanan kalau dapat kitab di tangan kiri, yang ini penghuni syurga, yang dapat dengan kitabnya tangan kiri, yang ini yang tangan kanan penghuni syurga, yang tangan kiri penghuni neraka. Begitu
datang ke mahsyar Allah berjalan dengan kepala muka mereka. Macam mana berjalan dengan kepala muka? Kita berjalan dengan kaki. Ada daripada kalangan hamba Allah di hari akhirat, daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berjalan dengan menggunakan muka. Wal iyad billah. Semoga kita tak tergolong daripada golongan orang yang demikian. Macam mana berjalan dengan muka? Janganlah dibayangkan. Itu di hari akhirat, pandai-pandailah Allah buat nanti. Kita tak boleh bayang. Allah yang berkuasa menjadikan kaki untuk berjalan, Allah juga berkuasa untuk menjadikan perkara lain untuk berjalan. Ini itu tanda kepada orang-orang yang akan diazab di hari akhirat. Mereka akan datang ke mahsyar Allah dengan berjalan menggunakan kepala ataupun berjalan menggunakan muka. Walaupun bila kita pun tak mampu nak terbayang. Jadi itu merupakan hikmah ataupun falsafah daripada berwuduk yang perlu kita faham. Begitu juga dengan kita membasuh kaki. Kenapa kita membasuh kaki? Kerana kaki inilah yang akan melepaskan kita di atas titian sirat. Kaki inilah yang juga yang akan menggelincirkan kita masuk ke dalam neraka Allah ketika berjalan di atas titian sirat. Jadi kaki ini yang kita basuh ketika berwuduk, dia mempunyai hubungan yang rapat untuk sampaikan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaki yang kita basuh ni, inilah kaki yang akan membantu kita untuk melepaskan kita berjalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kaki yang akan tergelincir daripada titian sirat yang akan menjunamkan kita ke dalam neraka Allah wal iyad billah. Dan kaki yang akan menjadi saksi di hari akhirat. Dalam surah Yasin yang kita baca setiap hari, al-yawma nakhtimu alaihim afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Dan pada hari tersebut, nakhtimu alaihim afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut kamu, yakni mulut-mulut manusia akan dikunci di hari akhirat. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bercakap ketika itu kepada kami kata Allah adalah tangan-tangan kamu, kaki kamu yang akan bercakap. Memanglah pelik kalau difikirkan secara logik. Mana boleh tangan bercakap, mana boleh kaki bercakap? Ini di sisi Allah tak ada yang pelik. Allah yang jadikan mulut untuk bercakap, Allah juga mampu untuk menjadikan perkara lain untuk bercakap. Begitu juga Allah yang jadikan mata untuk melihat, Allah juga berkuasa untuk menjadikan perkara lain untuk melihat. Ramai daripada kalangan para salafus saleh dahulu yang mereka mata mereka ni tak nampak, tapi mereka boleh nampak apa yang berlaku di hadapan mereka, yakni melihat daripada mata hati. Ini para ramai daripada kalangan para awliya salihin yang boleh melihat dengan mata hatinya mereka. Ini tak nampak, mata mereka ni telah kafif. Kita tak kata buta dalam bahasa Melayu, kita kata buta dalam bahasa Arab, kita kata al-ummiyu. Adabnya dengan para ulama, adabnya dengan para anbiya yang mata mereka tak nampak, tidak dikatakan di dalam Al-Quran, dalam hadis tak sebut dengan perkataan al-ummiyu. Al-ummiyu ni maknanya buta tak, akan disebutkan sebagai kafiful basar. Kafiful basar maknanya mata yang telah dihijabkan. Yang ini bukan buta. Istilah buta tu adalah istilah yang jelek ataupun istilah yang kurang baik dalam Al-Quran. Allah kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Surah Al-Baqarah, summun, mereka ini buta, mereka ini pekak, bisu. Itu sifat kepada orang munafik. Allah sebut, jadi tak layak untuk meletakkan sifat tersebut ketika kita bicarakan tentang para anbiya yang mata mereka tak nampak seperti mata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi jangan disebut dengan matanya buta, tidak. Ini adab yang disebutkan oleh para ulama. Kerana apa? Buta itu adalah sifat orang munafik yang Allah sebut dalam Al-Quran. Disebutkan dengan cara macam mana? Sebut dengan cara beradab, yakni mata yang telah dihijabkan, kafiful basar. Jadi ini tuan-tuan para hadirin hadirat, falsafah berwuduk mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kejayaan dalam solat yang kita akan dirikan dan juga kejayaan kita di hari akhirat nanti. Jadi jangan sia-siakan basuhan berwuduk ni. Nabi SAW menyebutkan bahawa aku akan nampak umat aku di hari akhirat nanti min atharil wuduk, daripada kesan-kesan berwuduk, yakni daripada kalangan orang yang solat lah. Jadi jangan istilahnya jangan kita malu segan untuk berwuduk. Kalau basuh 3 kali, basuh 3 kali. Kerana muka yang kita basuh 3 kali tu, muka itulah yang seolah
kepala tu, sapu semua kepala. Sunnahnya kan dalam mazhab Syafi'i paling kurang 3 helai. Ya, itu paling kurang. Jadi kenapa nak memadai dengan paling kurang dalam ibadah, tapi dalam kehidupan harian yang naknya yang paling maksimum, tapi dalam ibadah paling kurang jadilah basuh semua kepala, tanggalkan rupiah basuh semua sekali, sapulah, sapu semua kepala. Kerana apa? Kerana rambut-rambut ini yang akan menjadi saksi di hari akhirat nanti, yang akan menampakkan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min athari wudu, daripada kesan-kesan berwudu. Jadi itulah mungkin sebahagian ringkas daripada apa yang boleh kita kongsikan daripada falsafah berwudu dan juga kesannya kepada kita mendirikan solat. Jadi ingat, dengan setiap kali kita berwudu selepas daripada ini, ingat dalam wudu tersebut doa ketika berwudu tadi dalam hati, bahawa ketika kita membasuh muka, doa supaya muka kita ini adalah muka yang wajah yang dipilih untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Begitu juga dengan ketika kita membasuh tangannya, seperti mana kita sebutkan, dengan membasuh kakinya, menyapu kepalanya, berkumurnya. Jadi semua anggota-anggota berwudu ni adalah anggota maksiat sebenarnya. Anggota berwudu adalah anggota yang paling banyak membantu manusia untuk berbuat maksiat. Pertama sekali membasuh, kita berkumur, kerana mulut ni mulut yang pertama sekali yang boleh ataupun yang paling mudah untuk membuat maksiat kepada Allah. Mulut paling mudah untuk bermaksiat kepada Allah adalah melalui lidah. Yakni paling mudah untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat juga dengan dosa daripada lidah. Jadi dengan itu kita membasuh mulut supaya apa? Kita berumur, hilangkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah, hilangkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita dengan membasuh muka, hilangkan, gugurkan dosa yang dilakukan oleh telinga ketika kita menyapu telinga. Jadi ada hikmah daripada berwuduk tadi. Jadi setelah kita menghayati segala rukun wuduk tadi dengan sempurna, alangkah baiknya lah kalau kita datang menuju kepada